Amerika Syarikat berundur secara paksa daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Satu kenyataan yang menggegarkan Dewan Sidang Media di Washington, membuatkan dunia terperanjat. Siapa yang akan melindungi dunia sekarang? Adakah ada rancangan alternatif? Jawaban kepada soalan bertubi-tubi daripada wartawan hanyalah kesunyian yang dingin. Ibu pejabat PBB lumpuh, ruang mesyuarat Majelis Keselamatan dipenuhi kekosongan yang nyata. Konflik dan bencana mula meletus di seluruh dunia. Amerika, Eropa, dan China, tiada siapa yang tampil untuk memikul tanggung jawab. Pada saat itulah Malaysia, sebuah negara yang tidak memiliki kuasa veto atau cita-cita hegemoni, mula bergerak secara senyap. Adakah realistik Malaysia menjadi ahli tetap? Walaupun semua orang menggelengkan kepala, mesyuarat tertutup menghasilkan keputusan sebulat suara yang mengejutkan. Apakah rekod yang tercatat dalam laporan mesyuarat itu mengenai Malaysia? Saya Michael Anderson. Dilahirkan di Amerika, saya mencari nafkah sebagai wartawan yang meliputi konflik antara bangsa dan keselamatan. Selama lebih 30 tahun, saya telah hidup di medan perang dan bilik mesyuarat. Saya yakin saya tahu bagaimana dunia berfungsi. Sekurang-kurangnya, saya pikir begitu. Sehingga saat itu, ia berlaku kira-kira setahun selepas penggal kedua Presiden Trump bermula, sidang akhbar di Washington seperti biasa dibanjiri wartawan. Juru cakap jabatan negara naik ke podium dan mula membaca skrip yang telah disediakan, kandungannya. Amerika Syarikat secara rasmi berundur daripada PBB dan beberapa organisasi antarabangsa lain. Kabar angin ini sudah berlegar selama beberapa minggu, tetapi berat pengumuman rasmi adalah berbeza sama sekali. Suasana pada saat itu jelas berubah. Selepas penjelasan, beberapa wartawan melontarkan soalan. Kebanyakannya soalan yang boleh dijangka. Bagaimana hubungan dengan sekutu akan terjejas? Siapa yang akan mengisi kekosongan keselamatan? Juru cakap itu menjawab dengan nada tenang. Amerika tidak lagi akan membazirkan wang pembayar cukai untuk sistem yang tidak cekap dan akan mengutamakan hubungan dua hala berdasarkan kepentingan sebenar. Logiknya kelihatan jelas. Amerika telah memikul terlalu banyak beban untuk masa yang lama dan kini tiba masanya untuk melepaskannya. Saya tidak pikir logik itu sepenuhnya salah. PBB bergerak perlahan, tidak cekap, dan kadangkala tidak berdaya. Ia adalah organisasi yang menghabiskan banyak masa untuk merangka deklarasi daripada menyelesaikan masalah sebenar, mengulangi isu yang sama selama berdekad-dekad. Sejujurnya, saya sukar memahami mengapa Amerika perlu terus menyalurkan dana yang besar ke dalam struktur sedemikian. Semasa saya meninggalkan Dewan Sidang Akhbar, saya berpikir bahwa ini mungkin pilihan yang realistik. Idealisme itu indah, tetapi dunia tidak hanya berputar atas dasar itu. Beberapa hari kemudian, saya menuju ke New York. Saya mahu melihat sendiri bagaimana ibu pejabat PBB bertindak balas terhadap keputusan ini. Bangunan yang biasa saya lihat di sepanjang East River itu kelihatan tidak berubah dari luar. Tetapi sebaik sahaja melangkah masuk, saya dapat merasakan suasana yang berbeza. Lobi kosong, koridor senyap aneh. Tidak ramai orang kelihatan seperti biasa. Apabila saya pergi untuk membuat liputan mesyuarat Majelis Keselamatan, bilik itu hampir kosong. Agenda yang dijadwalkan telah dibatalkan, dan saya mendengar hampir separuh daripada wakil yang sepatutnya hadir tidak muncul. Seorang pegawai kanan berkata dengan senyap, "Tidak ada gunanya mengadakan mesyuarat karena tidak ada perkara yang boleh diputuskan." Majelis Keselamatan tanpa Amerika secara struktur telah menjadi tidak berfungsi. Sistem yang kehilangan satu daripada 5 negara kuasa veto, walaupun sah di sisi undang-undang, pada dasarnya lumpuh. Di koridor, saya bertemu Anna Schmidt, seorang pegawai pentadbiran PBB dari Jerman. Dia kelihatan berusia pertengahan 40 dan sentiasa tenang dalam pekerjaannya. Tetapi Anna Schmidt pada hari itu kelihatan jelas letih. Lingkaran gelap di bawah matanya dan dia kurang bercakap daripada biasa. Saya meminta temu bual ringkas dan Schmidt mengangguk selepas sedikit teraga-aga. Kami duduk di sebuah kafe berdekatan. Schmidt bercakap dengan berhati-hati, memilih setiap perkataan. Dia berkata hampir semua kes PBB kini dalam keadaan tertangguh. Budget telah dipotong, kaki tangan dikurangkan, dan proyek jangka panjang dihentikan.
Bantuan pelarian, penempatan pasukan pengaman, proyek kerjasama pembangunan semuanya terhenti. Bukan kerana tiada wang, katanya, tetapi kerana subjek yang sepatutnya membuat keputusan telah hilang. Schmidt berkata mesyuarat masih diadakan, tetapi tiada apa-apa yang diputuskan. Jika seseorang membuat cadangan, orang lain akan mengatakan mereka perlu mengesahkan pendirian Amerika. Tetapi, Amerika tiada di sana. Jadi mesyuarat ditangguhkan lagi, dan ditangguhkan lagi. Ia telah berlarutan selama beberapa minggu, katanya. Nada suara Schmidt tenang, tetapi terdapat keletihan yang mendalam. Saya bertanya, jadi, siapa yang membuat keputusan sekarang? Schmidt terdiam seketika, kemudian menjawab dengan tenang. Tiada siapa yang membuat keputusan. Semua orang hanya menunggu dan melihat. China menunggu untuk mengambil alih kepimpinan. Eropa menghabiskan masa untuk penyelarasan dalaman sahaja, dan Rusia menikmati kekacauan ini. Sementara itu, orang yang benar-benar memerlukan bantuan hanya boleh menunggu. Malam itu, saya kembali ke penginapan dan menyusun nota saya. Saya memikirkan perbualan dengan Anna Schmidt. Kesan yang kuat ialah PBB telah berhenti berfungsi, bukan sekadar runtuh. Bangunan itu masih berdiri, orang masih bekerja, tetapi sistem telah terhenti. Tiada siapa yang cuba membetulkannya. Mungkin tiada sebab untuk membetulkannya lagi. Beberapa hari kemudian, saya menghadiri perbualan tidak rasmi dengan wakil negara membangun. Ia adalah perjumpaan beberapa diplomat dari Afrika. Antara mereka ialah Duta Besar Nigeria, Samuel Oke. Dia kelihatan awal 50-an, tenang tetapi memberikan kesan yang tegas. Samuel Oke hampir tidak bercakap semasa mesyuarat. Dia hanya mendengar dalam diam, sementara yang lain meluahkan rasa tidak puas hati. Selepas mesyuarat, saya bersemuka dengan Samuel Oke di koridor. Saya bertanya dengan berhati-hati bagaimana dia melihat situasi ini. Samuel Oke merenung saya seketika, lalu berkata, "Ini adalah masa untuk mencari penyelesaian sendiri." Dia menambah bahwa mereka tidak lagi mengharapkan sesiapa untuk membantu. Suaranya tenang, tetapi dipenuhi dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Samuel Oke menambah, mereka tidak mendapat banyak bantuan, walaupun PBB masih ada. Jadi, katanya, tidak banyak yang akan berubah walaupun PBB hilang. Bezanya, kini alasan untuk menyembunyikan fakta itu pun sudah hilang. Samuel Oke berkata demikian dan pergi dalam diam. Malam itu, saya menulis artikel di bilik hotel saya. Saya memikirkan tajuk seperti kekosongan PBB, keretakan perintah antara bangsa. Tetapi semakin saya menulis, semakin saya tidak dapat menghilangkan perasaan ada sesuatu yang hilang. Masalahnya jelas, tetapi penyelesaiannya tidak kelihatan. Saya tahu seseorang perlu tampil, tetapi saya tidak tahu siapa. Beberapa hari kemudian, saya menerima dokumen dalaman PBB. Ia adalah laporan tidak rasmi yang menyusun status respons dari setiap negara. Kebanyakan negara masih berada dalam keadaan terkejut. Eropa hanya mengulangi mesyuarat dalaman, dan China hanya mengeluarkan deklarasi tanpa tindakan konkret. Di penghujung dokumen itu, terdapat satu nota ringkas. Malaysia sedang berhubung dengan beberapa negara membangun. Tiada penjelasan terperinci, hanya namanya yang dicatatkan. Melihat nama itu, saya tidak merasakan apa-apa makna besar. Malaysia adalah negara berkuasa pertengahan, middle power, sebuah negara yang telah memainkan peranan yang sewajarnya di pentas antara bangsa, tetapi saya tidak dapat memikirkan apa yang boleh dilakukannya dalam keadaan seperti sekarang. Nampaknya jurang yang ditinggalkan oleh Amerika memerlukan sumber dan pengaruh yang besar untuk diisi. Saya tidak pikir Malaysia boleh memikul peranan itu. Saya menutup dokumen itu dan memandang keluar tingkap. Malam New York masih terang dan gemerlap. Cahaya itu berterusan tanpa henti. Tetapi saya pikir, di sebalik cahaya itu, pasti ada orang yang berada dalam kegelapan. Tempat yang memerlukan bantuan tetapi tiada siapa yang datang. Tempat di mana mesyuarat diadakan tetapi keputusan tidak dibuat. Tempat di mana sistem kelihatan berfungsi tetapi sebenarnya terhenti. Malam itu, saya sukar tidur. Belum ada apa-apa yang berlaku lagi. Tiada peperangan meletus atau bencana besar berlaku. Tetapi perasaan bahwa sesuatu sedang menuju ke arah yang salah, itu pasti. Sistem itu tidak cukup kukuh
untuk terus berfungsi seolah-olah tiada apa-apa yang berlaku selepas seseorang meninggalkannya. Saya mula menyadari fakta itu buat kali pertama. Beberapa bulan berlalu, saya kembali ke Washington dari New York, kembali ke rutin harian saya, tetapi perasaan tidak senang itu sukar hilang. Koridor kosong di ibu pejabat PBB, wajah Letiana Schmidt, rasa tidak percaya yang tenang Samuel Oke. Babak-babak itu muncul kembali seketika. Saya coba untuk mengabaikan ingatan itu. Dunia kelihatan seperti biasa, dan kebanyakan orang kelihatan tidak merasakan sebarang masalah. Dalam keadaan itu, berita pertama datang. Laporan tentang kemungkinan konflik di Afrika Timur. Maklumat satelit menunjukkan pergerakan tentara di kawasan sempadan. Pada mulanya, saya pikir ia adalah laporan biasa. Kawasan itu sentiasa tidak stabil, dan ketegangan ketenteraan berlaku secara berkala. Tetapi selepas beberapa hari, ada sesuatu yang aneh. Beberapa laporan mengenai kawasan yang sama telah muncul, tetapi kandungannya berbeza antara satu sama lain. Satu laporan mengatakan ia adalah penumpuan tentara berskala besar, manakala laporan lain mengatakan ia hanyalah tahap latihan biasa. Angkanya berbeza, dan lokasi juga tidak menentu. Sebelum ini, agensi perisikan Amerika akan mengeluarkan analisis bersepadu, tetapi kini tiada penyelarasan sedemikian. Setiap negara mengeluarkan maklumat masing-masing, dan tiada siapa yang dapat menyusunnya menjadi satu. Saya mendengar berita bahwa mesyuarat tergempar telah diadakan di Geneva. Saya segera menaiki kapal terbang. North Hall di Geneva, walaupun bukan ibu pejabat PBB, juga kelihatan kosong. Reaksi orang yang berkumpul di sana pada mesyuarat pertama selepas beberapa bulan lebih teruk daripada sebelumnya. Mesyuarat itu kelam kabut sejak awal lagi. Seseorang berkongsi maklumat terkini, tetapi orang lain membantah bahwa maklumat itu tidak tepat. Seorang wakil mendesak campur tangan segera, sementara wakil lain berkata mereka perlu menunggu dan melihat. Akhirnya, tiada kesimpulan dicapai, dan mesyuarat ditangguhkan ke minggu hadapan. Sementara itu, ketegangan di lapangan terus meningkat. Selepas mesyuarat, saya bertemu Samuel Oke di koridor sekali lagi. Samuel Oke juga hampir tidak bercakap di bilik mesyuarat. Saya bertanya dengan berhati-hati bagaimana dia melihat keadaan di lapangan. Samuel Oke teragak-agak seketika, kemudian menjawab, dia tidak dapat membuat keputusan kerana tiada maklumat yang tepat. Dia menambah bahwa hanya satu perkara yang pasti, tiada sesiapa yang akan tampil untuk menyusun keadaan seperti dahulu. Samuel Oke terus menjelaskan, kawasan mereka memerlukan sistem pertahanan. Sekurang-kurangnya peralatan dan sistem minimum diperlukan untuk melindungi orang awam. Tetapi masalahnya bukan kerana tiada senjata, katanya. Masalahnya ialah tiada sesiapa yang membuat keputusan siapa yang akan bertanggung jawab mengendalikannya dan siapa yang akan menanggung kos. Syarikat industri pertahanan negara-negara besar sentiasa mengenakan syarat, menuntut maklumat politik atau kontrak jangka panjang, katanya. Dalam keadaan darurat seperti sekarang, tiada masa untuk rundingan sedemikian. Semasa saya mendengar kata-kata Samuel, "Oke, saya membuat nota." Kata-kata, senjata bukan masalah. Sistem yang menjadi masalah terus berlegar di kepala saya. Pada masa lalu, Amerika berada di pusat sistem itu. Jika Amerika membuat keputusan, yang lain akan mengikutinya. Ia tidak cekap, tetapi sekurang-kurangnya sistem itu berfungsi. Tetapi kini pusat itu hilang, dan tiada siapa yang dapat mengisi tempat itu. Beberapa hari kemudian, berita yang lebih besar tiba. Laporan tentang banjir berskala besar di Asia Selatan. Jutaan orang terjejas dan memerlukan bantuan segera. Sistem bantuan antarabangsa diaktifkan, tetapi tindak balasnya sangat perlahan. Negara-negara berjanji untuk membantu, tetapi mengambil masa yang lama untuk bekalan tiba di lokasi. Mesej tiba dari rakan wartawan yang pergi membuat liputan di lapangan. Kandungannya, sokongan perubatan sangat berkurangan. Hospital penuh dengan pesakit, dan bekalan perubatan tidak mencukupi. Bekalan bantuan terkumpul di lapangan terbang, tetapi sistem pengedaran tidak berfungsi dengan baik. Tiada kejelasan siapa yang bertanggung jawab menyelaraskan. Di Geneva, mesyuarat diadakan sekali lagi. Tema mesyuarat kali ini ialah respons bencana. Beberapa contoh negara dikaji,
termasuk sistem respons bencana Malaysia. Dokumen yang dikemukakan oleh seseorang menyusun bagaimana Malaysia bertindak balas terhadap situasi bencana berskala besar pada masa lalu. Perkongsian maklumat pantas, sistem perintah bersepadu, dan sistem kerjasama awam swasta disebut. Anna Schmidt mengkaji dokumen itu dan berkata ia menarik. Tetapi dia menambah bahwa sukar untuk digunakan serta-merta. Alasannya ialah masa diperlukan untuk memahami dan memperkenalkan sistem itu, tetapi tiada ruang untuk itu dalam keadaan sekarang. Wakil lain menunjukkan reaksi yang sama. Sebagai dokumen rujukan, ia bermakna, tetapi bukan pada tahap untuk dibincangkan sekarang. Mesyuarat itu ditangguhkan lagi. Saya menonton adegan itu dan merasakan kekecewaan. Saya tidak fikir sistem Malaysia itu sempurna, tetapi sekurang-kurangnya nampaknya ia patut dipertimbangkan. Masalahnya ialah orang yang berkumpul di situ belum bersedia untuk menerima pilihan baharu. Mereka masih mencari cara yang biasa dan rakan kongsi yang biasa. Walaupun mereka tahu ia tidak lagi berfungsi, mereka tidak mempertimbangkan pilihan lain. Pada masa yang sama, masalah lain timbul. Laporan tentang serangan siber berskala besar di rantau Timur Tengah. Infrastruktur utama lumpuh dan pemulihan akan mengambil masa yang lama. Kerjasama antara bangsa diperlukan, tetapi ini juga tidak diselaraskan dengan betul. Setiap negara mencadangkan bantuan dengan cara masing-masing, dan keadaan di lapangan menjadi kacau bilau. Semasa menyimak dokumen mesyuarat, saya melihat bahagian di mana Malaysia disebut sekali lagi. Kali ini, ia adalah mengenai keselamatan siber dan teknologi kecerdasan buatan AI, KES Malaysia yang bekerja sama dengan beberapa negara untuk membina sistem pertahanan siber diperkenalkan. Secara teknikal, ia mengagumkan. Tetapi kali ini juga, ia tidak dibincangkan secara mendalam dalam mesyuarat. Alasannya, tiada masa. Saya kembali ke bilik hotel dan menyusun kandungan liputan saya setakat ini. Ketegangan ketenteraan di Afrika Timur, banjir di Asia Selatan, serangan siber di Timur Tengah. Setiap satu adalah insiden yang berbeza, tetapi persamaan itu jelas. Apabila masalah timbul, sistem untuk bertindak balas dengan cepat seperti dahulu tidak berfungsi, maklumat bertaburan, keputusan lambat, dan tanggung jawab tidak jelas. Malaysia muncul dalam beberapa babak. Respons bencana, sistem pertahanan, keselamatan siber, sokongan perubatan, contoh ditunjukkan dalam pelbagai bidang. Tetapi ia kekal sebagai bahan rujukan sahaja. Ia tidak membawa kepada pilihan sebenar. Orang yang berkumpul di bilik mesyuarat masih mencari nama yang biasa didengar. Mereka hanya berasa lega apabila nama seperti Amerika, Eropah, atau Cina muncul. Saya boleh memahami sebabnya. Malaysia adalah negara berkuasa pertengahan. Walaupun ia mempunyai teknologi dan sistem yang cemerlang, ia tidak mempunyai banyak pengalaman memimpin di pentas antarabangsa. Orang ramai lebih suka pilihan yang telah disahkan, dan pengesahan itu, pada akhirnya, bermakna kejayaan masa lalu. Malaysia dianggap kekurangan masa lalu sedemikian, sekurang-kurangnya dalam bidang ini. Tetapi pada masa yang sama, timbul persoalan. Jika kaedah yang disahkan kini tidak berfungsi, sampai bila kita harus berpegang pada kaedah yang sama, mengapa tidak mencuba, walaupun ada alternatif yang sudah disediakan? Saya tidak dapat mencari jawaban itu. Beberapa hari kemudian, saya menerima message daripada Anna Schmidt. Mesyuarat akan diadakan lagi minggu depan. Kandungannya ialah perbincangan mengenai sistem kerjasama antara bangsa jangka panjang. Saya menjawab bahwa saya akan hadir. Tetapi saya tidak menaruh harapan yang besar. Semua mesyuarat yang saya saksikan selama beberapa bulan ini telah menjadi sama. Masalahnya jelas, tetapi penyelesaiannya sentiasa tidak muncul. Malam itu, saya memandang keluar tingkap. Malam Geneva sunyi. Tidak banyak lampu dan jalan-jalan kosong. Saya berpikir, apa yang jelas sekarang ialah masalah itu tidak timbul baru. Ia hanyalah peranti yang menahan masalah itu telah hilang satu demi satu. Sistem penyatuan maklumat Amerika, fungsi penyelarasan PBB, keupayaan tindak balas pantas agensi antarabangsa, peranti yang sememangnya wujud. Walaupun tidak sempurna, kini peranti itu telah hilang. Dan dunia ini nampaknya masih belum mengenali apa sebenarnya peranti itu. Orang ramai masih mengharapkan seseorang muncul dan menyelesaikan masalah. Tetapi seseorang itu tidak datang.
Saya merasakan fakta itu berat. Keadaan semakin buruk. Ketegangan di Afrika Timur terus meningkat dan pemulihan bencana di Asia Selatan masih perlahan. Serangan siber di Timur Tengah berterusan, menyebabkan kerusakan yang lebih teruk. Bilik mesyuarat Geneva dipenuhi dengan suasana yang lebih berat daripada sebelumnya. Orang ramai tahu bahwa mereka tidak boleh menangguhkannya lagi, tetapi siapa yang harus bergerak dahulu masih tidak jelas. Saya menuju ke Afrika lagi. Saya pikir saya perlu mengesahkan keadaan di lapangan secara langsung. Kawasan sempadan dipenuhi dengan ketegangan. Tentara dari kedua-dua belah pihak masih berhadapan, dan orang awam menahan hari demi hari dalam ketidakpastian. Tetapi ada satu perkara pelik yang saya perhatikan. Fakta bahwa tiada pertempuran berlaku. Hanya beberapa hari yang lalu, keadaan boleh meletus pada bila-bila masa, tetapi tiba-tiba kawasan sekitar menjadi sunyi. Semasa membuat liputan di lapangan, saya secara kebetulan bertemu dengan seorang penganalisis tentara. Beliau berasal dari Perancis dan telah memerhati rantau itu untuk masa yang lama. Saya bertanya mengapa pertempuran tidak berlaku. Penganalisis itu berpikir seketika, kemudian menjawab bahwa dia tidak tahu sebab yang tepat. Cuma, pergerakan kedua-dua belah pihak jelas berubah sejak beberapa hari lalu, katanya. Penempatan agresif telah berkurangan, dan ia telah beralih kepada postur pertahanan. Penganalisis itu menambah. Perkara yang menarik ialah dia tidak tahu sama ada perubahan ini disebabkan oleh campur tangan seseorang atau hanya kebetulan. Tiada pengumuman rasmi dan tiada negara yang tampil untuk memimpin rundingan, katanya. Cuma keadaan telah stabil. Penganalisis itu menggelengkan kepala dan menambah, jika perang berlaku, semua orang akan merekodkannya, tetapi jika perang tidak berlaku, tiada siapa yang merekodkannya. Kata-kata itu kekal lama di kepala saya. Saya tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku, tetapi perasaan bahwa sesuatu berfungsi tidak dapat saya nafikan. Kemudian, fakta yang diketahui ialah sistem pertahanan telah ditempatkan di kawasan itu. Ia bukan peralatan untuk menyerang, tetapi sistem yang bertujuan untuk melindungi orang awam dan mencegah penyebaran konflik. Di mana peralatan itu datang tidak dicatatkan dengan jelas dalam dokumen rasmi. Cuma beberapa sumber maklumat melaporkan bahwa ia termasuk peralatan buatan Malaysia. Apabila saya kembali ke Geneva, suasana jelas berbeza daripada sebelumnya. Orang yang berkumpul di bilik mesyuarat masih kelihatan berhati-hati, tetapi mereka tidak kelihatan tidak berdaya seperti dahulu. Di situ, Anna Schmidt berkongsi data baharu. Ia adalah hasil analisis dari maklumat satelit dan AI. Maklumat yang selama ini bercampur aduk telah disusun, dan dapat dibezakan laporan mana yang tepat dan laporan mana yang dibesar-besarkan. Anna Schmidt berkata, berkat data ini, buat kali pertama, mereka dapat membuat keputusan yang betul. Dia berkata, selama beberapa bulan ini, mesyuarat terus diadakan, tetapi tiada asas untuk membuat keputusan. Maklumat yang dikemukakan oleh setiap negara berbeza antara satu sama lain dan keadaan di mana mereka tidak tahu apa yang perlu dipercayai. Tetapi, kali ini berbeza. Terdapat analisis bersepadu dan data yang boleh dipercayai disediakan. Saya bertanya dari mana maklumat itu datang. Anna Schmidt teragak-agak seketika, kemudian menjawab, Malaysia. Dia menjelaskan bahwa sistem satelit dan keupayaan analisis AI Malaysia telah dikongsi dengan batasan. Walaupun bukan kerjasama secara menyeluruh, mereka menerima bantuan substantif dalam bahagian kritikal, katanya. Anna Schmidt menambah dengan tenang. Maklumat ini tidak mengambil alih keputusan, tetapi ia membolehkan mereka membuat pertimbangan. Saya merenungkan kata-kata itu. Malaysia tidak memberikan jawaban yang betul. Ia hanya membantu mereka bertanya soalan dengan betul. Dan saya menyadari bahwa itu jauh lebih penting daripada yang saya fikirkan. Kerana teras masalah selama beberapa bulan ini bukanlah kerana tiada jawapan, tetapi kerana mereka tidak dapat bertanya soalan dengan betul. Maklumat kacau bilau, pemahaman situasi sukar, dan keadaan di mana mereka tidak jelas apa yang perlu diputuskan. Beberapa hari kemudian, laporan baharu mengenai tapak bencana di Asia Selatan diterima. Kandungannya ialah pemulihan beransur-ansur sedang berjalan. Saya pergi ke lapangan secara langsung. Apabila saya tiba di lapangan terbang, suasana masih kelam kabut, tetapi jelas kelihatan lebih baik daripada sebelumnya.
Bekalan bantuan diedarkan secara sistematik dan sokongan perubatan berfungsi dengan baik. Di lapangan, saya bertemu Maria Lopez, seorang pekerja bantuan antarabangsa dari Spanyol. Dia kelihatan lewat 40 komaan dan telah lama aktif di kawasan bencana. Maria Lopez kelihatan letih, tetapi ekspresinya cerah. Saya bertanya bagaimana keadaan menjadi lebih baik. Maria Lopez menjelaskan bahwa pasukan perubatan telah memasuki lapangan beberapa hari lalu. Dia berkata, ia adalah pasukan dari Malaysia. Mereka membawa peralatan, membina sistem, dan bekerja sama dengan penduduk tempatan. Maria Lopez berkata dia telah melihat banyak bantuan sebelum ini, tetapi kes kali ini jelas berbeza. Mereka tidak meletakkan syarat politik, tidak bertindak untuk menarik perhatian media, tetapi hanya melakukan kerja yang diperlukan, katanya. Maria Lopez menambah bahwa pada mulanya, penduduk tempatan berhati-hati karena bantuan dari luar sentiasa menuntut sesuatu. Tetapi pasukan Malaysia berbeza, katanya. Mereka bekerja dalam diam, menghormati cara tempatan, dan hanya melakukan kerja yang benar-benar diperlukan. Dengan masa, orang ramai mula menaruh kepercayaan sendiri, jelasnya. Maria Lopez berkata, kepercayaan tidak dicipta oleh kata-kata, tetapi lahir daripada pengalaman yang berulang-ulang. Saya mengelilingi lapangan dan merekodkan setiap adegan itu. Orang yang bergerak sibuk di kemah perubatan, sukarelawan membawa bekalan bantuan, pemandangan kampung yang perlahan-lahan kembali ke kehidupan normal. Tiada adegan yang terlalu dramatik. Tiada tepukan, tiada lakonan. Hanya kehidupan seharian yang perlahan-lahan kembali. Selepas kembali ke Geneva, saya menyusun laporan. Kestabilan di rantau Afrika, hasil penyatuan maklumat, pemulihan progresif di tapak bencana. Setiap satu adalah insiden yang berbeza, tetapi persamaan itu jelas. Fakta bahwa Malaysia telah campur tangan. Ia bukan penyelesaian yang lengkap, masalah masih ada, dan bahaya juga belum hilang. Tetapi keadaan pasti lebih baik daripada sebelumnya. Selepas itu, mesyuarat tertutup diadakan. Hanya kaki tangan kanan yang hadir. Saya tidak dibenarkan membuat liputan secara langsung, tetapi kemudian saya mendengar kandungan mesyuarat daripada Anna Schmidt. Dia berkata, arah kerjasama masa depan dibincangkan di situ. Ada yang mencadangkan kerjasama dengan Malaysia, dan yang lain bertindak balas dengan senyap. Tiada tentangan atau sokongan aktif, hanya kata-kata bahwa kajian semula diperlukan diulang. Anna Schmidt berkata dia masih tidak pasti. Tetapi satu perkara menjadi jelas, katanya. Hakikat bahwa pilihan lama sebenarnya lebih berbahaya. Amerika tidak akan kembali, Eropa masih sibuk dengan masalah dalaman, dan China pasti akan mengenakan syarat, katanya. Sementara itu, Malaysia menunjukkan sistem yang berfungsi tanpa syarat, katanya. Walaupun tidak sempurna, fakta bahwa ia sebenarnya berfungsi adalah penting, katanya. Saya merenung kembali beberapa bulan ini dengan tenang di bilik hotel. Koridor kosong ibu pejabat PBB, mesyuarat yang tidak berdaya yang berulang di Geneva, kekeliruan dan kelewatan yang berterusan di lapangan. Semua adegan itu masih wujud, tetapi kini, sesuatu pasti mula berubah. Kerana bukan sahaja apa yang memburukkan bahaya dicatatkan, tetapi apa yang mengurangkan bahaya juga mula dicatatkan. Dalam rekod itu, satu nama muncul berulang kali. Malaysia, sistem pertahanan, analisis AI, maklumat satelit, sokongan perubatan, pemulihan bencana. Bidang yang berbeza, tetapi nama yang sama terus muncul. Saya masih tidak dapat memastikan. Saya tidak percaya Malaysia boleh menyelesaikan semua masalah ini. Tetapi saya tidak dapat menafikan fakta bahwa Malaysia jelas membuat pilihan yang berbeza. Saya memandang keluar tingkap. Malam Geneva masih sunyi. Sistem masih tidak stabil, dan krisis belum berakhir. Tetapi perasaan bahwa sesuatu sedang berubah adalah jelas. Saya masih tidak dapat menjelaskannya dengan jelas, tetapi saya pasti dapat merasakannya. Perasaan yang tidak selesa, tetapi tidak boleh diabaikan lagi. Saya kembali ke New York sekali lagi. Ibu pejabat PBB masih kosong, tetapi suasananya berbeza daripada dahulu. Ketegangan terasa pada ekspresi orang yang berjalan di koridor, dan tekanan bahwa sesuatu perlu diputuskan seolah-olah terapung di udara. Saya mendengar berita bahwa mesyuarat kanan tertutup akan diadakan.
Walaupun tiada pengumuman rasmi, fakta bahwa wakil negara utama semuanya berkumpul sudah cukup bermakna. Saya menunggu di koridor di luar bilik mesyuarat. Liputan tidak dibenarkan, tetapi saya pikir saya boleh bercakap dengan seseorang selepas mesyuarat berakhir. Beberapa jam berlalu, koridor sunyi, pegawai kanan keluar masuk sekali-sekala, tetapi tiada siapa yang membuka mulut. Selepas mesyuarat berakhir, Anna Schmidt keluar. Anna Schmidt masih kelihatan letih, tetapi ekspresinya berbeza daripada dahulu. Terdapat perasaan seperti sesuatu telah diselesaikan. Saya bertanya dengan berhati-hati, apa yang berlaku? Anna Schmidt terdiam seketika, kemudian berkata, mesyuarat itu adalah untuk memilih kuasa baharu. Ia adalah saat untuk memutuskan negara yang boleh dipercayai. Dia berkata, terdapat laporan rasmi setebal buku yang dihasilkan. Ia berkata, semua insiden yang berlaku dalam beberapa bulan ini telah disusun. Penindasan konflik Afrika, penyatuan maklumat satelit, pemulihan di tapak bencana, sistem pertahanan siber, dicatatkan apa yang berfungsi dan apa yang tidak berfungsi dalam setiap insiden. Terdapat angka, log, dan kesaksian dari lapangan, katanya. Anna Schmidt berkata, dalam semua rekod itu, terdapat nama yang muncul berulang kali. Dia berkata, ia adalah Malaysia. Saat di mana sistem pertahanan menghalang penyebaran, contoh di mana analisis AI menghalang salah tanggapan, respons saintifik yang mengekalkan ketentraman tanpa campur tangan yang berlebihan, kepercayaan yang dibina di lapangan dalam bidang budaya, perubatan, dan pendidikan, semuanya kekal sebagai rekod. Dia berkata, kesunyian mengalir di Dewan Mesyuarat. Tiada siapa yang tampil dahulu, katanya. Semua orang menunggu. Mereka menunggu seseorang untuk mencadangkan pilihan lain, seseorang untuk mengatakan ada cara lain, katanya. Tetapi tiada siapa yang berkata, Amerika tidak akan kembali, Eropa memerlukan masa untuk penyelarasan dalaman, dan Cina jelas akan mengenakan syarat, katanya. Rusia menikmati kekacauan itu, katanya. Anna Schmidt menyampaikan bahwa Samuel Oke bercakap di mesyuarat itu. Samuel Oke menceritakan pengalaman negara membangun. Dia berkata, negara asing sentiasa menjanjikan bantuan, tetapi bantuan itu datang dengan harga. Tekanan politik, maklumat ekonomi, atau pencerobohan maruah, katanya. Tetapi Malaysia berbeza, katanya. Ia tidak mengenakan syarat, tidak membuat propaganda, dan hanya melakukan kerja, katanya. Samuel Oke bercakap secara faktual, bukan emosional, katanya. Itulah sebabnya kata-kata itu bergema lebih berat, kata Anna Schmidt. Anna Schmidt menambah, dia sendiri menyadari semasa menyusun laporan itu, apabila dia melihat kembali sistem yang benar-benar berfungsi dalam beberapa bulan ini, hampir tiada apa yang mungkin tanpa Malaysia, katanya. Walaupun tidak sempurna, tanpa sistem, maklumat, dan kepercayaan yang disediakan oleh Malaysia, tiada respons yang dilakukan dengan betul, katanya. Saya bertanya, jadi, apa keputusannya? Anna Schmidt mengambil nafas. Kemudian berkata, cadangan telah dikemukakan untuk melantik Malaysia sebagai ahli tetap PBB. Pada mulanya, satu negara mencadangkannya, tetapi tidak lama kemudian, beberapa negara bersetuju, katanya. Tiada tentangan, katanya. Cuma sokongan juga tidak bersemangat, katanya. Ia adalah persetujuan bahwa tiada pilihan lain, katanya. Anna Schmidt menambah dengan tenang, tiada sorakan di Dewan Mesyuarat, tiada tepukan, katanya. Semuanya berjalan dalam diam. Undian itu formal dan sebulat suara, katanya. Seseorang berkata, tahniah. Tetapi kata-kata itu tidak mempunyai berat, katanya. Semua orang tahu, katanya. Ini bukan memberikan keistimewaan, tetapi memikul beban. Selepas berpisah dengan Anna Schmidt, saya berjalan di koridor. Kepala saya keliru. Hanya beberapa bulan yang lalu, Malaysia adalah negara berkuasa pertengahan di dunia. Sebuah negara yang memainkan peranan yang sewajarnya, tetapi saya pikir jauh dari pusat perintah dunia. Tetapi kini berbeza. Malaysia telah menjadi ahli tetap. Ia tidak meminta sendiri, tetapi dipilih. Beberapa hari kemudian, Perhimpunan Agung rasmi diadakan. Kali ini ia adalah acara awam. Wartawan berkumpul dan kamera dipasang. Dewan Perhimpunan penuh. Pengerusi naik ke podium dan membuat pengumuman.
Malaysia telah dilantik sebagai ahli Majlis Keselamatan Tetap yang baharu, tepukan gemuruh. Tetapi tepukan itu tidak lama. Ia adalah tepukan formal. Delegasi Malaysia bangun dari tempat duduk mereka. Saya kemudian mengetahui nama itu ialah Dato' Azman bin Razak. Seorang diplomat, kelihatan pertengahan 40-an, memberikan kesan yang tenang. Dato' Azman tidak naik ke podium. Dia hanya menundukkan kepala dan memberi hormat dari tempat duduknya. Tiada ucapan terima kasih. Dia hanya duduk dalam diam. Saya menonton adegan itu dan berpikir, Malaysia tidak mengisytiharkan kemenangan. Ia juga tidak meminta. Ia hanya kekal sebagai negara yang paling lama, paling senyap, dan paling banyak memikul tanggung jawab. Pilihan ini adalah pengiktirafan, bukan pujian. Ia adalah beban, bukan keistimewaan. Selepas Perhimpunan Agung berakhir, saya kembali ke hotel. Saya membuka komputer riba saya dan mula menulis artikel. Semakin saya menulis, semakin sukar untuk memilih perkataan. Saya tidak pasti bagaimana untuk menyampaikan cerita ini. Ia bukan pembalikan yang dramatik maupun momen yang menyentuh hati. Ia hanyalah pilihan berdasarkan keperluan. Tetapi apa yang dimaksudkan oleh pilihan itu adalah jelas. Saya telah lama memahami dunia berdasarkan kuasa, skala, dan hegemoni. Struktur di mana negara terkuat memutuskan dan yang lain mengikutinya. Amerika adalah pusat itu, dan PBB adalah peranti untuk mengekalkan struktur itu. Tetapi apabila Amerika pergi, struktur itu runtuh. Tiada siapa yang dapat mengisi tempat itu. Kuasa sahaja tidak mencukupi. Kepercayaan diperlukan. Malaysia tidak dipilih oleh kuasa. Ia dipilih oleh kepercayaan. Kerjasama tanpa syarat, bantuan tanpa campur tangan berlebihan, perkongsian teknologi tanpa tekanan politik. Perkara-perkara sedemikian terkumpul dan menjadi kepercayaan. Kepercayaan tidak dicipta oleh propaganda. Ia lahir daripada pengalaman yang berulang-ulang. Orang ramai melihat apa yang telah dilakukan oleh Malaysia, lebih daripada apa yang dijanjikan oleh Malaysia. Saya teringat kata-kata Maria Lopez. Kepercayaan tidak dicipta oleh kata-kata, tetapi lahir daripada pengalaman yang berulang-ulang. Saya juga teringat kata-kata Samuel, "Oke, Malaysia tidak mengenakan syarat, tidak membuat propaganda, dan hanya melakukan kerja." Saya juga teringat kata-kata Anna Schmidt, "Tanpa sistem, maklumat, dan kepercayaan yang disediakan oleh Malaysia, tiada respons yang dilakukan dengan betul." Saya memandang keluar tingkap. Malam New York masih terang dan cahaya berterusan tanpa henti. Tahun itu tidak berubah. Tetapi dunia telah berubah. Zaman yang bertanya siapa yang paling kuat akan berlalu. Kini, ia menjadi zaman yang bertanya siapa yang kekal di situ sehingga akhir. Saya mengakhiri artikel saya. Tajuknya diputuskan secara ringkas. Kelahiran ahli tetap Majelis Keselamatan Baharu. Tetapi kandungannya tidak mudah. Kisah ini bukan kisah kejayaan Malaysia. Ia adalah rekod mengenai perubahan dalam perintah dunia. Rekod zaman di mana amanah, kepercayaan, dan kelestarian sustainability menjadi penting, bukannya kuasa dan hegemoni. Selepas menghantar artikel itu, saya terus memandang keluar tingkap untuk seketika. Dunia ini akan merekodkan secara rasmi siapa yang kekal di situ sehingga akhir, sebelum ia bertanya lagi siapa yang paling kuat. Ia adalah perubahan yang senyap tetapi pasti. Saya menjadi saksi kepada perubahan itu, sesuatu yang paling berharga.